TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Kita sekarang sedang menonton sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita nak tahu apakah topik yang akan sama-sama kita bincangkan. Jom kita lihat dahulu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Zainab Misiran dari SMK Serendah Selangor yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational. Selamat datang cikgu. Terima kasih Nisa. Hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran ekonomi. Tetapi sebelum itu, kita hari ini dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Lina Khalida Saparudin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Cikgu Zainab, hari ini apakah topik yang akan kita sama-sama bincangkan, cikgu? Baik, hari ini kita akan belajar topik wang, bank dan pendapatan individu, Nisa. Wang, bank dan pendapatan individu. Cikgu tak lengkap kiranya kalau kita berbincang berdua sahaja. Siapa yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini, cikgu? Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan 4 orang anak murid cikgu yang ceria. Ya. Baik, yang pertama cikgu perkenalkan Adibah Husna binti Nizam. Adibah Husna, hai, selamat datang. Lambai-lambai sikit. Okey, itu dia, silakan. Baik, yang kedua Nur Batrisha binti Baharum. Hai Nur Batrisha. Dan yang ketiga Zeti Zulaika binti Zamzuri. Di mana Zeti? Hai. Dan akhir sekali Nurul Afikah Amira binti Muhammad Arif. Kesemua mereka daripada SMK Serendah Hulu Selangor. Baiklah murid-murid SMK Serendah, selamat datang ke Didik TV. Kita pun tak nak buang masa, cikgu. Jom kita teruskan sesi kita. Silakan. Baik, hari ini Nisa, objektif pembelajaran yang kita akan capai ialah yang pertama, membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Baik. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu yang terdiri daripada upah, sewa, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan. Baik Nisa, cikgu nak tanya, Nisa pernah tak berada dalam situasi seperti dalam gambar ni? Situasi yang tertanya-tanya, cikgu. Banyak perkara saya tanya-tanya. Okey, situasi di mana Nisa berdepan dengan beberapa tawaran pekerjaan. Contohnya macam inilah ya, ditawarkan sebagai jurutera, pensyarah, lepas tu ibu bapa, nak anaknya meneruskan perniagaan dan banyak lagi. Sebenarnya cikgu pernah saya berada dalam situasi ini tetapi saya tak tahu nak mula daripada mana, macam mana saya nak pilih pekerjaan yang terbaik untuk saya. Baik. Cikgu akan menerangkan, membantu Nisa macam mana nak membuat pilihan, bagaimana nak membuat pilihan tentang tawaran pekerjaan. Ya? Baik. Jadi kita hari ini akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Sebenarnya Nisa, banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Tapi fokus kita hari ini hanya kepada 8 faktor yang utama. Baik. Yang pertama ialah upah. Ya? Kemudian kita ada faedah sampingan. Kemudian kita ada lokasi tempat kerja, suasana tempat kerja, minat, pengaruh keluarga, prospek pekerjaan dan akhir sekali pengalaman ataupun kemahiran dan juga kelulusan yang dimiliki oleh seseorang individu. Jadi antara 8 faktor utama yang ada di hadapan ni, Nisa rasa mana satu faktor yang Nisa rasa sesuai dengan Nisa? Kenapa Nisa memilih pekerjaan sekarang? Baik, Nisa rasa daripada ke-8 ni, Nisa dah tahu dah Nisa nak mulakan yang pertama sekali mestilah bidang yang Nisa minat.
Kemudian mungkin Nisa akan tengok kepada kemahiran yang sedia ada dapat membantu Nisa dalam pekerjaan dan yang lain tu nanti Nisa kena fikirkan mana satu yang memberi prioriti kepada Nisa untuk memilih pekerjaan. Okey, baik Nisa. Sebenarnya dalam banyak-banyak 8 faktor utama ni, faktor yang paling utama ialah faktor upah. Ya, kita tak nafikan ya. Upah menjadi faktor utama mengapa seseorang tu memilih pekerjaan tersebut. Mungkin dia ditawarkan dengan pendapatan RM5,000 di syarikat A, ya. Kemudian dia ditawarkan RM8,000 di syarikat B. Jadi sudah tentulah dia akan memilih faktor yang mana? Mestilah yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Jadi upah ni merupakan faktor utama seseorang itu memilih pekerjaan. Baiklah, sebelum kita pergi kepada dengan lebih lanjut mengenai setiap faktor-faktor ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid di rumah, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di saluran Didik TV KPM. Untuk segmen ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang individu memilih sesuatu pekerjaan. Cikgu Zainab, kita teruskan Cikgu. Baik, kita teruskan ya Nisa, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Baik, yang pertama tadi ialah cikgu dah terangkan sikit tentang upah ya. Upah ialah ganjaran yang diterima oleh buruh. Ya, kenapa buruh menerima upah? Kerana buruh menyumbangkan tenaga fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Ya, upah diterima kerana dia bekerja dengan orang lain. Ada majikan macam cikgu. Baik. Cikgu juga sebagai seorang buruh. Kerana cikgu bekerja ada majikan. Majikan cikgu ialah KPM. Contohnya macam tu ya. Jadi, ia merupakan faktor utama dalam pemilihan pekerjaan. Dan biasanya, Nisa, upah ni dia berbeza. Ya, mengikut pengalaman, berbeza mengikut kemahiran yang kita ada dan berbeza mengikut kelulusan yang kita ada. Jadi, ia jadi motivasi kepada anak-anak murid kita di luar sana. Kalau bercita-cita nak dapat upah yang tinggi, kena belajar dari sekarang ya. Betul. Baik. Faktor yang kedua, faedah sampingan. Ya, faedah sampingan ni bukan merupakan faktor dalam bentuk upah wang, tetapi sebaliknya dia lebih kepada insentif yang diberikan oleh majikan kepada kaki tangannya. Contohnya dalam bentuk tempat tinggal, kemudahan tempat tinggal. Kemudian cuti tahunan, sebab ada syarikat yang cuti tahunan dia tak sama antara satu syarikat dengan syarikat lain. Ya, kemudian allowance pengangkutan. Kita ada pinjaman perumahan. Seterusnya allowance lebih masa, pakej pelancongan dan sebagainya. Dan pakej pelancongan ni biasanya ditawarkan kepada kaki tangan syarikat-syarikat yang mencapai sasaran sesuatu yang ditetapkanlah ya. Baik, seterusnya ialah lokasi tempat kerja. Memang kita tak nafikan kalau kita nak memilih satu-satu tempat kerja ataupun peluang pekerjaan tu, kita bergantung kepada jarak antara lokasi tempat kerja kita dengan kediaman kita. Dan biasanya kita akan memilih tempat kerja yang dekat dengan rumah kita kerana yang pertama kita nak menjimatkan kos pengangkutan, yang kedua kita nak jimatkan masa. Jadi bila masa perjalanan tu singkat, kita dapat meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga dan kesannya Nisa ialah hubungan kekeluargaan antara kita dan keluarga kita tu lebih mesra dan lebih erat ya. Okey, seterusnya ialah suasana tempat kerja. Ya, individu lebih memilih tempat kerja yang selesa, selamat dan kurang berisiko. Contohnya suasana tempat kerja yang berdingin hawa, ya, tidak panas dan sebagainya. Dan biasanya kalau kita lihat
pekerjaan yang berisiko tinggi. Maksudnya dia memerlukan dia memerlukan kemahiran yang lebih tinggi untuk melakukan pekerjaan tu. Biasanya pendapatan ataupun upah dia lebih tinggi bagi pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Okey, selain tu kalau kita lihat juga rakan sekerja juga memainkan peranan. Ya, rakan sekerja yang mudah mesra, memahami, bertolak ansur, bekerjasama juga menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Baik. Seterusnya ialah minat. Ya. Jika seseorang tu berminat dalam satu-satu pekerjaan, dia tak kira dah sama ada pekerjaan tu menawarkan pendapatan yang tinggi atau tidak. Ya, kerana faktor minat. Dan selalunya tidak mengambil kira juga jurusan ataupun kelulusan yang dia ambil di peringkat universiti ataupun kolej. Ya, Nisa, contohnya, Cik Azura berkelulusan ijazah sarjana muda dalam perakaunan, tetapi sebab minat yang mendalam dalam bidang kewartawanan, dia memilih bekerja sebagai seorang wartawan. Okey, seterusnya ialah pengaruh keluarga. Pekerjaan ibu bapa ataupun adik-beradik itu kadang-kadang mendorong kita memilih satu-satu pekerjaan. Betul tak, Nisa? Betul. Ada keluarga kan, cikgu, kalau dia tengok abang dan kakak dia jadi doktor, saya pun nak jadi doktor. Ya, selalu macam tu kan. Kalau ibu bapa dia bekerja sebagai ahli perniagaan, contohnya membuka perniagaan, anak-anak dia pun akan membuka perniagaan. Walaupun bukan produk yang sama, tapi ke arah perniagaan. Ya. Okey, seterusnya ialah prospek pekerjaan. Prospek pekerjaan ni lebih kepada pekerjaan yang memberi peluang yang cerah pada masa depan. Contohnya dari segi peluang kenaikan pangkat. Ya, contohnya, cikgu bagi contoh, kalau bekerja sebagai pembantu akaun, mungkin akan dinaikkan pangkat menjadi accountant, kemudian penolong pengurus, pengurus dan seterusnya. Itu kita panggil sebagai prospek pekerjaan. Baik. Okey, akhir sekali ialah pengalaman dan kemahiran. Individu yang mempunyai pengalaman dalam satu-satu bidang ataupun mempunyai kelulusan dan kemahiran dalam satu-satu bidang mudah untuk mendapat pekerjaan. Ya. Pengalaman dan kemahiran juga membezakan tingkat upah ataupun tingkat pendapatan seseorang. Maksudnya, kalau lebih berpengalaman seseorang itu, tingkat upah mereka pun lebih tinggi berbanding dengan orang yang tidak berpengalaman. Baik. Kalau orang yang berkemahiran juga mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai kemahiran. Baik. Nampaknya cikgu, murid-murid kita semua memberikan fokus yang begitu mendalam terhadap topik kita kali ini, cikgu. Baik, kita nak cuba, Nisa, uji minda diorang. Sama ada faham ke tidak yang cikgu ajar tadi. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Maklumat berikut berkaitan dengan pemilihan kerjaya Encik Azhar, berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan yang baru menamatkan pengajian, berasal dari Ipoh Perak, menerima 2 tawaran pekerjaan. Tawaran pertama, jawatan sebagai pembantu jurutera, lokasi di Kuala Kangsar, gaji RM2,500, lain-lain kemudahan, allowance lebih masa dan bonus. Satu lagi tawaran, tawaran kedua, jawatan sebagai pensyarah, lokasi di Petaling Jaya, Selangor, gaji RM3,300, lain-lain allowance perumahan. Jadi soalannya, berdasarkan maklumat di atas, kenal pasti pekerjaan yang menjadi pilihan Encik Azhar. Kemudian kemukakan justifikasi anda daripada pilihan tersebut. 6 markah. 6 markah. Murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab soalan ini bersama-sama. Baik. Baik, Nisa. Cikgu nak tanyalah anak-anak murid cikgu yang ada di dalam talian. Siapa yang boleh menjawab, Nisa? Ada yang nak cuba, boleh angkat tangan.
Siapa nak cuba? Okey, Husna nak cuba. Adibah Baik, Husna, silakan Husna. Pilihan pekerjaan yang mungkin menjadi pilihan Encik Azhar ialah tawaran 1 iaitu sebagai pembantu jurutera. Ini kerana jarak tempat kerja dengan rumah Encik Azhar yang dekat. Selain itu, pilihan pekerjaan tawaran 1 ini juga dapat menjimatkan kos dan masa Encik Azhar. Dengan ini, Encik Azhar dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaannya. Seterusnya, Encik Azhar mempunyai kemahiran dan kelulusan yang sesuai iaitu dalam bidang kejuruteraan. Akhir sekali, Encik Azhar juga akan mendapat faedah sampingan iaitu allowance lebih masa dan bonus. Baik. Itu Baik, jawapan daripada bagus Adibah Husna. Nisa, adik kita Adibah Husna ya. Tepat ya jawapannya. Memang kita tak nafikan Encik Azhar akan memilih tawaran 1 ya. Kalau kita tengok berdasarkan kepada markah, kita ingatkan anak murid kita biasakan bila menjawab soalan sentiasa melihat kepada markah. Jadi berdasarkan soalan ini Nisa, kalau 6 markah, mula-mula kena kenal pasti dulu pekerjaan dia. Baik. Maksudnya kita kena kenal pasti tawaran mana satu yang dia terima. Baik. Jadi tawaran 1 bekerja sebagai pembantu jurutera. Di situ kita bagi satu markah ya. Baik. Ini contoh jawapan dia. Di sini maksudnya kita bahagi dia yang ini 1 markah di sini ya. Kemudian Husna jawab jarak tempat kerja dekat dengan rumah ya, faktor lokasi. Dapat 1 markah sebagai huraian. Kemudian kesan daripada jarak tempat yang dekat tadi dapat menjimatkan kos dan juga masa. 1 markah. Kesannya dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. 1 lagi markah. Okey, kemudian Encik Azhar mempunyai kemahiran ataupun kelulusan yang bersesuaian. Jadi dalam cerita ini, dalam kes ini bidang kejuruteraan ya. Okey, seterusnya Adibah Husna menjawab faedah sampingan. Jadi dalam tawaran 1, faedah sampingan yang diberikan ialah allowance lebih masa. Jadi 1 lagi markah. Okey. Cikgu tambah sikit. Baik. Prospek pekerjaan. Jadi prospek pekerjaan bila jawab itu pun dapat markah juga. Bila jadi pembantu jurutera, maksudnya potensi untuk naik ke jawatan yang lebih tinggi itu memang ada. Ada. Baiklah cikgu, itu kalau murid memilih tawaran yang pertama, boleh tak kalau murid nak memilih menjawab Encik Azhar menerima tawaran pekerjaan yang kedua? Okey, kita tengok balik soalan Nisa yang tadi ya. Kita balik. Oh sorry. Maaf ya. Boleh cikgu, kita patah balik kepada soalan tadi. Okey, berdasarkan maklumat di atas, kenal pasti pekerjaan yang menjadi pilihan Encik Azhar. Kemukakan justifikasi anda daripada pilihan tersebut. Maksudnya dalam soalan ni terbuka. Maksudnya kita jawab mana-mana pun kita akan dapat markah yang sama, iaitu 6 markah. Kalau Nisa nak jawab tawaran ke berapa ni? Saya rasa saya nak pilih tawaran kedua. Kenapa Nisa? Sebab yang pertama, tawaran yang akan dipilih ialah tawaran kedua iaitu sebagai pensyarah. Saya akan berikan justifikasi di mana pekerjaan ini menawarkan upah yang lebih tinggi, iaitu sebanyak RM3,300. Kemudian Encik Azhar akan mendapat faedah sampingan iaitu allowance perumahan, dan tawaran kerja ini juga mempunyai saya rasa ada prospek kejayaan yang baik juga. Ya, kalau pensyarah mungkin dia akan menjadi ketua jabatan dan seterusnya. Baik. Bagus Nisa, memang tepat. Terima kasih cikgu. Tawaran kedua juga memperolehi markah yang sama iaitu 6 markah. Baik. Pilih mana-mana satu tawaran pun tak jadi masalah. Yang jadi masalah Nisa ialah kalau tulis dua-dua jawapan. Maksudnya kita tak tahu mana satu kita nak bagi dalam peperiksaan tu ya. Baik. Okey. Sekarang kita dah tahu kalau soalan begini pilih satu sahaja dan tengok markah. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Antara yang berikut, manakah merupakan faedah sampingan dalam faktor pemilihan? Yang pertama, bonus. Kedua, cuti tahunan. Ketiga, prospek pekerjaan. Dan keempat,
suasana tempat kerja. Okey, ini untuk makluman anak-anak murid. Yang ini ialah bentuk soalan objektif aneka pilihan. Baik. Ya. Jadi kita ada A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Ada murid yang nak cuba jawab? Murid di rumah pun boleh cuba juga. Sila angkat tangan. Afikah. Silakan Afikah. Okey, silakan Afikah. 1. Merupakan bonus faedah sampingan. 2. Cuti tahunan merupakan faedah sampingan. 3. Prospek pekerjaan bukan faedah sampingan. 4. Suasana tempat kerja bukan faedah sampingan. Jadi jawapannya ialah A, 1 dan 2. Jawapannya A. Baik, kita semak jawapan. Ya, betul. Jawapannya ialah A. Bagus Afikah ya. Kita bagi 5 bintang. Berbintang-bintang murid-murid kita Berbintang-bintang, hari ini, ya. Cikgu. Baiklah Cikgu, sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita belajar setakat segmen kali ini. Baik, dalam segmen yang kedua ni kita telah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan dan dalam segmen ni kita belajar 8 faktor pemilihan pekerjaan. Baik. Iaitu upah, faedah sampingan, minat, prospek pekerjaan, pengaruh keluarga, lokasi tempat kerja, Suasana Cikgu. suasana tempat kerja dan akhir sekali pengalaman, kemahiran dan juga kelulusan. Baiklah, kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 di saluran Didik TV KPM. Mata pelajaran kita hari ini ialah ekonomi dan topik yang kita bincangkan ialah wang, bank dan pendapatan individu. Bersama-sama dengan kita Cikgu Zainab. Jom Cikgu, kita teruskan perbincangan kita. Baik Nisa. Cikgu, saya ada satu soalan. Boleh Cikgu? Boleh. Saya pernah dengar mengenai pendapatan produktif dan tidak produktif. Sebenarnya apa pendapatan produktif dan pendapatan tidak produktif ni Cikgu? Baik, kalau Nisa nak tahu apa pendapatan produktif dan tidak produktif, mari kita belajar tajuk yang seterusnya. Baik. Baik, dalam tajuk seterusnya kita akan menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu. Baik Nisa, pendapatan individu ni daripada 2 sumber, iaitu sumber produktif dan sumber tidak produktif. Baik, sumber produktif adalah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor pengeluaran yang memberikan sumbangan dalam ekonomi. Baik. Contohnya pemilik faktor tanah, buruh, modal dan usahawan. Baik, kemudian pendapatan dari sumber tidak produktif adalah pendapatan yang diterima oleh individu walaupun dia tidak menyumbangkan apa-apa dalam proses pengeluaran. Baik. Baik, kita tengok seterusnya. Pendapatan produktif terdiri daripada upah, kemudian kita ada untung, kita ada faedah, kemudian dividen dan sewa. Baik. Manakala pendapatan daripada sumber tidak produktif terdiri daripada bayaran pindahan. Baik, boleh kita teruskan Nisa? Baik Cikgu. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu upah. Upah merupakan ganjaran faktor kepada faktor buruh. Kita ulang balik sikit tadi. Baik. Ya, kemudian kenapa buruh menerima upah? Kerana dia menyumbangkan tenaga fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Dan dia menerima upah kerana dia bekerja dengan orang lain dan ada majikan. Di sini upah terdiri daripada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai upah wang. Dan yang kedua, kita panggil sebagai upah benar. Baik. Apa itu upah wang? Upah wang ialah upah yang dinyatakan dalam sebutan RM dan sen. Ya, maksudnya, contohnya, katalah upah Azura ialah RM 5,000. Itu maksudnya upah wang. Ya? Baik. Kemudian upah benar ialah kuantiti barang yang boleh dibeli dengan upah wang.
Maksudnya kemampuan seseorang membeli sesuatu barang tu dengan pendapatan yang dia ada. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai kuasa beli. Ya. Seterusnya, cikgu nak ajar macam mana kita nak mengira upah benar. Tetapi sebelum tu, kita nak ajar anak-anak kita di luar sana macam mana nak mengira harga purata barang. Jadi sebelum tu Nisa, kita tengok dulu kepada soalan contoh berikut. Baik. Jadual di bawah menunjukkan upah wang dan harga dua jenis barang pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017, upah wang adalah RM4,000, harga barang A 100, harga barang B 300. Pada tahun 2019, upah wang RM5,000, harga barang A 160 dan harga barang B 400. Soalannya, hitungkan harga purata barang pada tahun 2017 dan 2019. 3 markah. Jadi kita sentiasa lihat kepada markah. Ya, kalau soalan hitungkan maksudnya kena ada jalan kerja. Sebab itu pun dapat markah. Baik Nisa, kita tengok kepada contoh jawapan. Macam mana kita nak mengira harga purata barang. Pada harga purata barang pada tahun 2017, macam mana kita nak dapat? Kita tambahkan harga barang A, kita tambah dengan harga barang B, kita bahagi dengan 2. Maksudnya kalau ada 3 barang, kita bahagi dengan 3. Ya? Jadi RM100 kita tambah dengan RM300 bahagi 2. Jadi jawapannya RM200. Baik. Untuk soalan mengira harga purata 2019, Nisa nak cuba? Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, untuk harga purata barang tahun 2019, harga barang A ialah 160. Tambah dengan soalan tadi 400 untuk harga barang B bahagi 2. Jadi 160 tambah 400 bagi 2, tekan kalkulator. Murid-murid boleh bawa kalkulator kan cikgu? Boleh. Kemudian saya akan dapat jawapan 280. Betul ke cikgu? Kita semak boleh? Kita semak jawapan. Ya, betul. RM280. Jadi Nisa dah pandai dah mengira harga purata. Sekarang kita tengok balik soalan tadi. Baik. Hitungkan upah benar pada tahun 2017 dan 2019. 4 markah. Macam mana kita nak mengira harga macam mana kita nak mengira upah benar? Baik. Upah benar sama dengan upah wang bahagi dengan harga purata barang. Jadi upah benar pada tahun 2017, upah wang RM400, kita bahagikan dengan harga purata barang dia tadi RM200. Jadi jawapannya ialah 20 unit. Ya, baik. Dia bukan RM tau Nisa, dia kena unit. Sebab kita kena ingat upah benar ialah kuantiti barang yang boleh dibeli. Jadi dalam bentuk unit. Baik. Baik, Maknanya Nisa? kita ambil upah wang yang RM4,000 tadi bahagi dengan purata barang yang kita dah kira tadi ya cikgu. Ya. Baik. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak murid cikgu yang ada di dalam talian mengira upah benar bagi tahun 2019. Boleh anak-anak murid mengira Boleh. upah benar? Baik, sambil-sambil mengira tu murid-murid di rumah pun boleh turut sama lakukan aktiviti soalan contoh ini untuk memastikan murid-murid di rumah juga faham dengan cara menjawab soalan ini. Ada yang dah ada jawapan ke? Mana tahu laju kiraannya. Kalau ada yang dah bersedia dengan jawapan, boleh angkat tangan untuk cuba menjawab. Boleh? Ada siapa nak cuba? Silakan. Okey, dah habis kira. Okey, sekarang kita boleh tunjukkan berapa anak-anak murid cikgu yang ada di dalam talian memperoleh soalan ni. Okey, boleh tunjuk semua berapa? Boleh tunjuk. Ada yang buat jalan kira. Kalau soalan hitung wajib cikgu ya tunjuk jalan kira. Memang bila soalan hitung kena ada jalan kerja. Okey, Afikah dapat 18 unit, Adibah Husna pun 18, Batrisha dengan Zeti Dulaika juga 18 unit. Baik, kita semak jawapan. sama-sama. Okey, bagus semua nampaknya dapat
jawapan yang sama. Baik. Kalau sama tu mesti mesti betul betul, lah ya. kan. Okey, 18 unit ya. Berdasarkan kepada pengiraan tadi Nisa, kalau Nisa kira Baik. RM 5,000 kita 5,000. bahagikan dengan RM 280, kita akan dapat jawapan dia berapa Nisa? Saya tekan kalkulator tadi, cikgu, saya dapat 17.857. Berkurang lah. 17.857. Jadi sebab kita sekarang mengira upah benar, kita tak boleh bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita kena bundarkan jawapan kepada 18 unit. Baik, cikgu. Baik, Okey. seterusnya kita pergi kepada faedah. Faedah ialah ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang kerana menyimpan wang di institusi keuangan. Baik. Kenapa dia berhak untuk mendapat faedah? Kerana dia menangguhkan perbelanjaan pada masa kini dan menanggung risiko kejatuhan nilai mata wang. Ya. Dan kita ada rumus macam mana kita mengira kadar faedah ialah faedah sama dengan jumlah simpanan kita darab dengan kadar faedah, kita kalikan dengan tempoh simpanan. Ya, contohnya katalah Nisa ada RM10,000 simpan di dalam bank selama setahun dengan kadar faedah 10%, maka berapa faedah yang Nisa peroleh? Banyak tu 10 darab 10,000 kita darab dengan 10%, 10% kali dengan 1 tahun, kita akan dapat RM1,000. RM faedah. 1,000 ya. Baik. Baik, kita teruskan kepada dividen. Dividen merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat yang dibayar kepada pemegang saham syarikat. Ya, dividen juga diberi kepada pemilik modal wang yang menyimpan wangnya di institusi keuangan Islam, ataupun melalui skim perbankan Islam. Baik. Ya. Seterusnya, kalau kita ada melabur di dalam unit amanah saham nasional ataupun unit amanah saham Bumi Putra, kita juga mendapat pulangan dalam bentuk dividen. Baik. Kalau kita ada mencarum di dalam KWSP, kita juga menerima pulangan dalam bentuk dividen. Okey. Seterusnya ialah sewa. Sewa ialah ganjaran kepada pemilik faktur tanah. Ya. Pemilik tanah berhak mendapat bayaran kerana memberi hak penggunaan kepada orang lain. Ya. Contohnya, kalau kita ada tanah, kita sewakan, penyewa tu akan menjadikan tanah tu sebagai kawasan pertanian. Ataupun kalau kita ada bangunan, kita boleh sewakan. Baik. Ya. Dan kadar sewa ni biasanya berbeza mengikut, yang pertama berbeza mengikut permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi kadar sewa. Ataupun berbeza mengikut lokasi. Kalau kita ada rumah sewa di Kuala Lumpur, berbanding dengan kawasan pedalaman, mana satu Nisa yang kita boleh kenakan sewa yang mahal? Sewa yang lebih tinggi pastilah yang berdekatan dengan pusat bandar. Ya, jadi semestinya lah ya, lokasi itu membezakan kadar sewa. Baik. Dan seterusnya ialah kegunaan tanah tersebut. Ya. Kemudian jenis pendapatan seterusnya ialah untung. Untung ialah ganjaran kepada usahawan. Kenapa usahawan berhak mendapat untung? Sebab dia menyelaraskan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Dan dia menanggung risiko kerugian dan sentiasa berusaha untuk melakukan inovasi bagi menambah baik produk ataupun barangannya. Jadi rumus untuk mengira untung ialah untung sama dengan jumlah hasil kita tolak dengan jumlah kos. Baik. Baik, akhir sekali ialah bayaran pindahan. Bayaran pindahan merupakan pendapatan tidak produktif. Ya. Kemudian kenapa seseorang tu menerima bayaran, kita panggil sebagai bayaran pindahan? Sebab dia menerima pendapatan ni walaupun dia tidak menyumbangkan apa-apa dalam proses pengeluaran. Contohnya macam Nisa lah, masa zaman-zaman sekolah dulu. Baik. Pagi-pagi sebelum pergi sekolah buat apa Nisa? Kita sarapan. Lepas tu Abah bagi duit belanja. ya, bila abah bagi duit belanja tu,
kita panggil sebagai wang saku. Wang saku tu Nisa kita panggil sebagai bayaran pindahan. Jadi contoh lain untuk bayaran pindahan ialah pencen pesara kerajaan, beasiswa yang diterima oleh para pelajar, pemberian wang oleh anak kepada ibu bapanya, pampasan mangsa banjir dan banyak lagi lah Nisa yang kita panggil sebagai bayaran pindahan. Jadi cikgu dah menjelaskan ke semua jenis-jenis pendapatan individu iaitu 5 daripada pendapatan produktif dan 1 daripada pendapatan tidak produktif. Okey Nisa, Boleh. kita nak uji minda adik-adik kita yang ada di dalam talian. Baik. Murid-murid di rumah pun boleh cuba sekali. Silakan cikgu. Baik, soalan yang pertama. Maklumat di bawah berkaitan dengan pendapatan bulanan Puan Zakiah. Puan Zakiah bekerja sebagai pengurus sumber manusia dengan gaji RM6,000 sebulan. Beliau mempunyai simpanan sebanyak RM18,000 dalam akaun simpanan tetap dan mendapat faedah 10% setahun. Anak sulung beliau memberi RM200 setiap bulan. Selain itu, beliau menyewakan 2 buah rumah kedainya dengan kadar bulanan RM300 sebuah. Beliau juga memperoleh keuntungan sebanyak RM3,500 sebulan daripada perniagaan restorannya panjangnya. Ya. Okey. Soalannya, hitungkan jumlah pendapatan bulanan Puan Zakiah. 2 markah. 2 markah di situ. Jadi Nisa, kita tanya anak-anak cikgu yang ada di dalam talian, siapa yang nak menjawab ya? Ada yang nak jawab, nak cuba jawab soalan ini? Saya, Okey, cikgu. Zeti Zulaika, silakan. Untuk mengira jumlah pendapatan Puan Zakiah, kita perlu menambah upah RM6,000, faedah RM150, bayaran pindahan RM200, sewa RM600 dan untung RM3,500. Jadi jumlah pendapatan Puan Zakiah sebulan adalah RM10,450. Baik, kita semak jawapan. Jom. Semak bersama-sama. Baik, kita tengok upah. Upah RM6,000. Okey, betul ni saya. Betul, RM6,000. Kemudian kita ada faedah RM18,000 kali dengan 10% kali dengan 1 tahun. Kita bahagi dengan 12. Bahagi Sebab 12. kenapa kita bahagi dengan 12? Sebab belum cukup. Sebab dalam soalan ni dia nak kita cari dalam tempoh sebulan. Jadi dapat 150. Bayaran pindahan 200. Kemudian sewa, ada 2 buah rumah sewa, kita darab dengan 300, dapat 600. Untung RM3,500. Baik. Jadi jumlahnya ialah RM10,450. Jadi kalau ini adalah soalan peperiksaan, Zeti dah dapat 2 markah ya cikgu? Ya, Nisa. Baik. Boleh kita teruskan Nisa dengan soalan seterusnya? Boleh cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan boleh cikgu? Boleh. Saya nak tahu, kalau dalam peperiksaan, macam mana kita nak tahu soalan yang berbentuk kebat, kemahiran berfikir arah tinggi, ada ciri-ciri tertentu tak yang kita boleh tahu ini soalan kebat, terutamanya dalam subjek mata pelajaran ekonomi ni? Baik, biasanya kalau sebenarnya untuk soalan kebat ni, Baik. dalam subjek apa sekalipun, sebenarnya ciri-ciri macam mana kita nak tahu soalan tu soalan kebat ialah selagi dia tak ada keluar dalam buku teks, itulah soalan kebat. Baik. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat ciri yang kedua, kita lihat daripada stimulus dia. Ya, stimulus dia biasa stimulus yang ekstensif. Maksudnya diambil daripada petikan-petikan surat khabar, Baik. kata-kata daripada tokoh-tokoh yang terkenal, ada gambar rajah, ada data, maklumat tentang ekonomi dan sebagainya. Dan Baik. biasanya soalan kebat ni dia punya kata, kata tugas dia contohnya gunakan perkataan syurkan pada pendapat anda. Baik. Biasanya kalau ekonomi macam itulah ni saya, dan dia Baiklah. memerlukan jawapan yang lebih mendalam. Baiklah, murid-murid di rumah kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 di saluran Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan bagi mata pelajaran ekonomi topik tingkatan 4 iaitu wang, bank dan pendapatan individu. Sekarang Cikgu Zakia tengok cikgu mana tu? Cikgu Zainab. Boleh tak kita lakukan bersama-sama latihan pengukuhan? Boleh Nisa, jom kita teruskan ya. Baik. Mari kita teruskan. Baik, sekarang kita tengok kepada soalan contoh. Soalan pertama, maklumat di bawah berkaitan dengan jenis pendapatan individu. Baik. Pendapatan individu sama dengan upah tambah sewa tambah faedah tambah dividen tambah X tambah bayaran pindahan. Baik. Situasi manakah yang menerangkan X? A. Puan Eva menerima RM3,500 atas penggunaan aset miliknya oleh firma XYZ. Baik. B. Encik Ahmad disediakan RM2,000 sebagai bantuan modal perniagaan oleh Pusat Zakat. C. Pak Majid mendapat RM300 sehari setelah menolak kos daripada jumlah hasil operasi gerainya. D. Cik Puspa diberi kenaikan RM200 sebulan oleh majikan kerana berjaya gandakan jualan syarikatnya. Baik. Ya. Jadi kita nak tanya Nisa, anak-anak cikgu yang ada di dalam talian, siapa yang nak menjawab soalan ni? Kita Ada bagi betul 5 bintang Nisa. Ada yang tahu jawapannya? Boleh angkat tangan. Okey. Usna dah angkat tangan, silakan. X tu merupakan untung, jadi jawapannya ialah C. Pak Majid mendapat 300 sehari setelah menolak kos daripada jumlah hasil operasi gerainya. Baik, kita cek jawapan. Kita semak bersama-sama. Ya, kita semak bersama-sama. Kita nak tengok nilai X tu. Kita tengok dulu Nisa, yang A tu, Puan Eva tu ialah sewa. Kemudian yang B tu, Encik Ahmad disediakan RM200 sebagai bantuan modal perniagaan oleh Pusat Zakat. Itu ialah bayaran pindahan. Baik. Okey, kemudian yang C tu kita tengok Nisa, jawapan dia itu ialah untung. Kemudian yang D ialah upah. Baik. Jadi jawapannya betul ke tidak tadi? Betul. Betul. C. Kita bagi 5 bintang kepada Adibah Husna Adibah tadi. Husna Ya. tadi. Baik, Okey. tahniah. Kita pergi seterusnya. Soalan contoh seterusnya. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis pendapatan individu. Encik Kamal menyimpan sebanyak RM4,500 dalam akaun simpanan di Bank Perdagangan pada 1 April 2015. Bank menetapkan kadar faedah 2.5% setahun. Baik. Berapakah faedah yang diperoleh pada 31 Disember 2015? A. RM112.50, B. RM93.75, C. RM4.38 dan D. RM28.13. Jadi kita nak minta anak-anak murid cikgu siapa yang nak menjawab untuk soalan ni. Cikgu untuk faedah, kita kena buat kira-kira kan? Ya, Nampaknya Afika dah ada jawapan. Okey, Afika silakan. Cara mengira faedah ialah jumlah simpanan darabkan dengan kadar faedah darabkan dengan tempoh simpanan. Jadi RM4,500 darabkan dengan 2.5% darabkan dengan 9 bahagi dengan 12 kerana separuh daripada tahun. Jadi jawapannya ialah RM84.38. Baik. Jadi jawapannya ialah C. C jawapannya. Baik, kita semak jawapan Afika. Baik, Nisa, ini macam tips lah Nisa ya. Bila kita nak menjawab soalan, kita kena highlightkan dia punya kata kunci soalan tu ya. Macam yang cikgu buat ni. Jadi kata kunci di sini ialah jumlah pendapatan yang disimpan ialah RM4,500 pada 1 April 2015 dan dengan kadar faedah 2.5%.
Jadi cara mengiranya ialah kita ada rumus di sini. Kemudian kita masukkan semua angka tu di dalam rumus tadi. Jadi RM4500 kita darab dengan 2.5%, kita darab dengan 9/12. Kenapa 9/12 ni, Nisa? Sebab tak cukup setahun. Baik. Ya, jadi 9 bulan kita bahagi dengan 12 bulan. Jadi jawapannya ialah RM84.38. Jadi betul jawapan betul, Afiqah. Ya, jawapan Afiqah tadi. Baik. Kita pergi soalan seterusnya, Nisa. Boleh, Cikgu. Okey, contoh soalan seterusnya. Jadual 1 menunjukkan pendapatan Puan Husna pada bulan Januari 2019. Bantuan anak melanjutkan pelajaran ke IPTA RM1000. Bantuan awal persekolahan 100, sewa diterima 500, pemberian anak 180, bonus 2,200. Berapakah pendapatan faktor produktif Puan Husna pada bulan tersebut? Ya, kita boleh tengok pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Jadi berdasarkan kepada soalan ini, Nisa, Ya. kita nak minta anak-anak kita yang ada di rumah, siapa yang boleh menjawab? Ada yang nak cuba? Murid di rumah pun Saya, boleh Cikgu. cuba. Okey, silakan. Batisha. Silakan Batisha. Merujuk kepada jadual 1, sewa diterima dan bonus merupakan pendapatan produktif. Untuk mendapatkan pendapatan produktif Puan Husna pada bulan tersebut, kita haruslah menambahkan kesemua pendapatan produktif. Jadi RM500 haruslah ditambah dengan RM2,200. Jadi jawapannya ialah RM2,700 A. A Jadi jawapannya. Batisha kata RM2,700. Kita semak jawapan. Baik, Cikgu. Okey, kita semak. Bantuan tadi, bantuan anak tadi tidak produktif. Kemudian kita tengok bantuan awal persekolahan juga tidak produktif. Sewa diterima pendapatan produktif. Pemberian anak tidak produktif. Bonus produktif. Jadi jumlahnya ialah 2,700. Jumlahnya ialah 2,700. Jadi jawapannya ialah A. A. Baik. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Nisa? Baik. Boleh, Cikgu? Oh. Walaupun saya dah ternampak tadi jawapannya, Okey, Cikgu. kita dah nampak jawapannya ya. Kita tak payah soalan, kita baca je, Nisa. Boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, untung adalah ganjaran yang diterima oleh usahawan kerana A. menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang, B. membenarkan orang lain menggunakan aset miliknya, C. menabung dalam institusi keuangan Islam dan D. menyelaras faktor-faktor pengeluaran. Jawapan memang D, Nisa. Kita Baik. tak menafikan, tapi kita tengok jawapan-jawapan yang lain juga. Baik, Ya. boleh. Okey, kita tengok yang A. A, jawapannya ialah faedah. Ya. Dan B, ini ialah aset. Aset, kita membenarkan orang lain menggunakan asetnya. Itu ialah sewa. Kemudian yang C itu ialah dividen, Nisa. Dan sudah tentu jawapannya ialah D, iaitu untung. Baik. Okey, kita tengok, Nisa, soalan seterusnya. Boleh, Cikgu. Okey, soalan contoh seterusnya. Soalan berikut berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah. Yang ni, Nisa, bentuk ni ialah kita panggil sebagai soalan objektif, format betul salah. Baik. Soalan betul salah. Jadi penyataan pertama, faedah sampingan merujuk kepada ganjaran yang disediakan oleh majikan dalam bentuk upah. Kemudian penyataan dua, contoh faedah sampingan yang lain ialah suasana tempat kerja yang berdingin hawa. Ya, jadi cikgu nak tanyalah, Nisa. Ya. Kita anak-anak kita yang ada di dalam talian yang akan menjawab soalan ni, Siapa nak cuba? siapa nak cuba? Kita nak kena pasti penyataan 1 dan 2 betul ke salah. Ada. Ya, silakan Adibah Ya, Husna. silakan Adibah. Penyataan 1 menyatakan bahawa faedah sampingan merujuk kepada ganjaran yang disediakan oleh majikan dalam bentuk upah. Salah. Penyataan 2, contoh faedah sampingan yang lain ialah suasana tempat kerja yang berdingin hawa. Salah. Maka jawapannya ialah D. Salah-salah.
Salah. Kita semak jawapan. Betul Baik, ke? pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua salah. Jadi jawapannya D. Betul, Jadi tahniah murid-murid tahniah, kita. ya. Murid-murid kita nampaknya anak-anak murid kita dah faham ya Nisa. Betul tu cikgu. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung sesi perbincangan bagi tajuk wang bank dan pendapatan individu. Sedikit kesimpulan daripada cikgu dan mungkin boleh selitkan tips bagi calon-calon SPM 2022. Baik, pada hari ini kita telah mempelajari dua topik. Yang pertama ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Kita Baik. dah bincangkan 8 faktor. Kemudian yang kedua, kita telah menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu. Baik. Yang terdiri daripada upah, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan. Baiklah, terima kasih cikgu. Saya ucapkan kepada Cikgu Zainab Misiran yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor. Terima kasih murid-murid yang bersama dengan kita hari ini, juga jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Lina Khalida dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Murid-murid di rumah, saya ucapkan terima kasih di atas kesetiaan anda menonton Sukses SPM 2022. Saya Nisaki, semoga kita bertemu lagi.